Kita masuk ayat 74 surah Al-An'am. Ayat 74 surah Al-An'am. Dia kesinambungan daripada prinsip ayat sebelum ini, ayat 71, 72, ya, 73 yang menceritakan tentang tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Power sikit Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baru ni saya khutbah Jumaat. Dia ada mikrofon atas tu kan, atas pentas tu. Jadi 2-3 bulan sudah bila saya khutbah tu, saya bercakap tak puas, tak dengar. Tengah-tengah khutbah tu tak, saya pun off kan. Ada mikrofon imam sebelah tu kan. Saya tengah khutbah tu saya ambil tu, pasang tu. Kan. Barulah puas lah. Saya imam tu kuat ya, sedap ya. Jadi hari Jumaat baru ni saya pergi khutbah, dia dah memang tutup dah. Dia tutup dah, tak guna lah. Dia tak letak tu, dia tekan bawah tu, jangan susah guna lah. Kan? So guna yang bawah lah. Jadi suara tu kadang-kadang tak dengar. Baik, kita sambung ayat 74. Kita masuk ayat 74 surah Al-An'am. Ayat 74 surah Al-An'am. Dia kesinambungan daripada prinsip ayat sebelum ini, ayat 71, 72, ya, 73 yang menceritakan tentang tauhid. Ya, yang menceritakan tentang tauhid. Iaitu Allah yang memberi manfaat, Allah yang memberi mudarat, tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memberi mudarat. Jadi kalau kita tengok ayat 71 tu, Qul anad'u min dunillah ma la yanfa'una wa la yadurruna. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anad'u min dunillah, adakah kami berdoa minta lain kepada Allah, yang mana benda tu tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat. Baik, sambung daripada ayat tu, maka masuklah ayat 74 nak menceritakan kisah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kenapa Nabi Ibrahim? Kerana watak Nabi Ibrahim alaihissalam adalah watak atau pribadi yang yang dominan, yang diterima baik, ya. Kerana kalau di Mekah, orang Arab Mekah, mereka memang menyatakan mereka ikut agama Nabi Ibrahim. Ya, jadi kalau jual nama Nabi Ibrahim tu harap-harap lakulah. Ya, harap-harap lakulah. Begitu juga dalam agama Yahudi, mereka juga menyanjung tinggi Nabi Ibrahim. Begitu juga dalam agama Nasrani, agama Kristian, mereka juga menyanjung tinggi Nabi Ibrahim.
Jadi tiga agama besar ni dia berebut Nabi Ibrahim. Agama Yahudi, agama Nasrani, Kristian dan agama Islam. Sepakat. Maknanya tak ada pertikaian. Semua setuju tentang Nabi Ibrahim alaihissalam tu. Ya. Jadi sebab itu bila Nabi nak cerita kepada Yahudi pun kadang-kadang Nabi gunakan Nabi Ibrahim. Bila nak cerita kepada Nasrani pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gunakan Nabi Ibrahim. Bila pergi kepada Arab penyembah berhala ni pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gunakan Nabi Ibrahim. Ya. Itu hikmah dia. Kenapa dalam ayat ni dipilih Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Tapi Nabi Ibrahim dia bukan Yahudi. Kerana Yahudi itu selepas beberapa generasi daripada Nabi Ibrahim tu barulah muncul Yahudi tu. Dan Nabi Ibrahim bukan Nasrani. Kerana Nasrani itu lepas daripada Nabi Isa. Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa tu jauh. Mungkin dalam 2000 tahun, 2500 tahun jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa. Mungkin tak tepat sangatlah, ya. Mungkin. Jadi macam mana nak kata Nabi Ibrahim Nasrani? Nasrani ada selepas Nabi Isa. Macam mana nak kata Nabi Ibrahim Yahudi? Kerana Yahudi wujud selepas beberapa generasi daripada Nabi Ibrahim. Ya. Maka itu Allah menafikan maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim tu bukanlah Yahudi dan Ibrahim tu bukan Nasrani. Ya. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Baik, ayat 74 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha. Dan ingat ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Ya, Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman aliha. Ini perkataan Nabi Ibrahim. Adakah betul, adakah wajar kamu, wahai bapakku, menjadikan asnaman, patung-patung berhala, alihatan, sebagai Tuhan-Tuhan. Perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Adakah Azar ini bapa yang benar kepada Nabi Ibrahim? Adakah Azar ini bapa yang benar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Ada ulama menyatakan ya, Azar itu adalah bapa kepada Nabi Ibrahim sebagaimana zahir ayat Quran. Zahir ayat Quran dia kata abihi, bapa dia Azar. Jadi sebahagian ulama kata itulah bapa dia. Walau bagaimanapun sebahagian ulama berkata bapa ni bukanlah Azar, tapi nama lain. Nama lain. Itu nama dia Tarah. Tarah kan tarikh ya. Tarah. Azar tu gelaran saja. Kata sebahagian ulama. Ya. Kata sebahagian ulama, Azar tu bukan bapa kandung dia, tapi bapa saudara. Jadi kurang-kurang ada 3 lah. Ada ulama kata ikut zahir ayat Quran, bapa dia ialah Azar. Pandangan kedua, Azar tu bukan nama sebenar, tapi gelaran sahaja. Kerana nama dia Tarah. Ada ulama kata bukan bapa kandung ni, tapi bapa sini ialah bapa saudara. Ya. Tak apalah. Ambillah mana-mana pandangan pun, ya. Tak payah duk pening kepala, ya. Tak payah duk pening kepala. Cuma bila nas Al-Quran sebut tu Azar tu mungkin ada hikmah lah. Mungkin ada orang ubah nama ke apa ke, wallahu a'lam. Sebab Quran dia tak akan sebut benda yang tak ada faedah. Dia mesti ada faedah tu.
Mungkin ada orang ubah nama bapa dia ke apa ke. Jadi nak tegaskan Azhar itulah. Ya, sama ada nama betul ke gelaran ke Azhar itulah. Ya. Wallahu a'lam ya. Baik. Jadi ingat ketika Nabi Ibrahim kata, dia kata kepada bapa dia. Jadi daripada ayat ni perkara besar yang kita boleh belajar ialah dakwah dimulakan kepada ahli keluarga. Dakwah dimulakan kepada ahli keluarga. Kerana Nabi Ibrahim, dia dakwah kepada bapa dia. Agak-agak senang ke nak dakwah bapa? Pak kata aku makan garam. Lebih awal. Yang nak ajak aku kan, aku makan garam kan. Kan? Kalau aku tahu, aku tenyeh, aku rendam dalam baldi. Masa kecil-kecil. Kan? Buah dalam tu kan. Ni nak ajar aku pula kan, mana baik aku tahulah. Aku hidup dulu. Kan? Kalau anak moden dia kata, memanglah bapa makan garam dulu, tapi saya makan McD dulu. Saya makan KFC dulu, pak tak makan ni, saya makan dah. Baik. Jadi susah, walaupun susah, mana pengajaran dia kena sampaikan jugalah. Kena sampaikan jugalah kepada keluarga kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, saudara-saudara kita, sampaikan. Sampaikan. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dia sampaikan kepada ahli keluarga. 3 tahun tu ahli keluarga. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Sampaikanlah, berilah peringatan kepada ashirah, keluarga kamu. Al-aqrabin, yang dekat. Jadi sampaikan dulu ya. Maknanya kita, pasangan kita lah, sampaikan kepada pasangan kita, sampaikan kepada anak-anak kita. Walaupun anak kita dah besar, dah kerja, dah kahwin, tapi boleh sampaikan lagi. Boleh sampaikan lagi. Contoh Nabi, malam-malam Nabi pergi rumah Sayyidatina Fatimah. Fatimah duduk rumah lain dah kahwin dah dengan Sayyidina Ali. Tengah malam tu, berkatalah, subuh pukul 6, pukul 4 tu Nabi datang ketuk rumah anak menantu. Kan? Nabi kata, ala tusallian, wahai Ali, wahai Fatimah, kamu tak bangun malam kau semayang ni. Bukan semayang wajib, semayang sunat je. Masalah kita pun tak semayang sunat. Kan? P4 bagi telefon anak, semayang sunat. Kan? Anak terkejut bangun, pasal apa mak ni jatuh ke stroke ke apa ni. Kan? Ada kita tak buat macam tu, tapi maknanya konsep dia mengajak, menyampaikan kebaikan kepada ahli keluarga. Ajaklah, tanya dia semayang cukup ke, semayang sunat buat, tanyalah. Kita tak buat macam Nabi buat, tapi prinsip tu, konsep tu, konsep tu benar tak? Ya, bila sesuai kita bagi tanyalah, kita ajaklah ya. Jadi Nabi tanya, ala tusallian, kamu Ali, Fatimah tak perlu semayang ke? Jawab Sayyidina Ali. Dalam riwayat tu dia tak buka pintu. Dia tak buka pintu. Nabi panggil dia tak buka pintu. Tingkap pun tak buka. Pasal dia bukan Nabi ni pak mentua aku ni. Pak mentua ni. Dia kata apa? Dalam riwayat dia kata, lau sya'allahu ayyab'asana la ba'asana. Kalaulah Allah berkehendak untuk membangunkan kami, nescaya Allah bangunkan kami. Kalau Allah kehendak bangunkan kami, Allah akan bangun. Kalau kami bangun tu, itulah kehendak Allah. Kalau kami tak bangun tu, itulah kehendak Allah. Betul tak jawapan Sayyidina Ali? Betul? Jawapan dia betul. Jawapan dia betul. Dari sudut i'tiqad, jawapan tu betul. Kan? Ini kita datang mengaji ni, kehendak Allah. Kawan kita tak datang, nak buat macam mana? Allah kehendak tak datang. Jawapan betul.
Jawapan betul. Jadi bila jawapan betul, Nabi pun tak boleh nak jawab kepada Sayyidina Ali tu. Dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab, Nabi pun patah balik. Cerita kata Nabi patah balik, Nabi baca ayat Quran, Suratul Kahfi, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan adalah kebanyakan manusia tu banyak songek dia. Banyak songek, banyak alasan, excuse. Aktsara syai'in jadala. Maka Nabi tak marah Sayyidina Ali tu, betul. Tapi Nabi cerita perangai manusia. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Baik, jadi sampaikan dakwah. Nabi Ibrahim dia sebut kepada bapa dia, Azar. Jadi perkara besar dia, atattakhidhu asnaman aliha. Adakah kamu menjadikan berhala-berhala ni? Jadi sonam ni satu benda, dia bukan patung biasa tu. Kalau patung biasa tu kita tak kata sonam. Patung anak-anak main, cucu main tu, itu bukan sonam. Itu mainan. Tapi bila sonam ni dia patung yang kita i'tiqad patung ni ada power, ada kuasa. Itu nama dia sonam. Sonam. Asnam tu plural, jamak dia. Asnam. Patung-patung banyaklah. Ya. Jadi di zaman jahiliah asnam tu banyak, sampai 360 lebih tu di sekitar Kaabah tu. Tu asnam lah tu. Kabilah ni dia ada asnam dia, berhala dia. Yang ni ada kabilah ni ada berhala dia. Itu asnam. Maknanya kalau ada hajat, mintalah kepada asnam ni. Kalau sakit, mintalah kepada asnam ni. Kalau nak berniaga, mintalah kepada asnam ni. Kalau nak perang, mintalah kepada asnam. Dia i'tiqad. Lain-lain. Ya. Kabilah ada, ataupun satu kabilah, ataupun separation of power. Separation of power, pembahagian kuasa. Yang ni asnam ni untuk rezeki ya. Mungkin. Yang ni kalau nak perang, kena cari asnam ni. Mungkin. Pembahagian kuasa. Wallahu a'lam, kan? Wallahu a'lam. Baik, jadi asnam tu, jadi masyarakat tu menjadikan asnam tu, patung-patung tu sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Kalau Arab, Quraisy, dia jadikan patung tu sebagai perantara. Dia lain sikit. Maknanya, padahal ni patung, patung, minta pada patung, maknanya patung ni sampaikan hajat kepada Allah, kepada Tuhan. Sampaikan hajat kepada Allah. Tapi masyarakat Nabi Ibrahim ni, dia bukan patung ni perantara. Patung ni sebagai Tuhan. Maknanya dia lagi dahsyat ni. Masyarakat Nabi Ibrahim dia lagi dahsyat. Kalau masyarakat Arab zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia jadi perantara supaya yang ni sampaikan kepada Tuhan yang sebenar. Dia mesti percaya kepada Allah melalui perantara, melalui perantara. Sebab tu perantara ni kita kena jaga. Jangan mudah-mudah sangat. Sebab lama-lama nanti dia akan jadi Tuhan lah benda tu. Tuhan lah. Mula-mula masyarakat Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Sekarang Jesus is God. Jesus is God, bukan Son of God lah. Dulu Son of God. Sekarang dia dah Son of God tu dia masih perantara je. Sekarang dah Jesus is God. Dia percaya macam tu. Dia dah mula. Dia sikit. Son of God tu pun dah tak betul lah. Tak betul lah. Bertentangan dengan kita. Bila God tu, dia naik level lagi. Jadi masyarakat Arab, Quraisy tu, ni patung ni perantara je. Allah, itu pun dah salah, sesat. Masyarakat zaman Nabi Ibrahim, patung itulah alihah, Tuhan.
Dia lagi dahsyat. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam duduk bersama dengan masyarakat dia. Duduk dengan masyarakat. Dia tak lari duduk buat perkampungan. Semua tak ada apa kan. Dia duduk dengan masyarakat. Masyarakat sembah berhala lah apalah. Nabi Muhammad duduk dengan masyarakat 13 tahun. Tawaf Kaabah berhala penuh. Tapi Nabi Muhammad duduk di kawasan. Sampai dakwah dah tak boleh jalan dah, kena tekan, kena pulau, kena boikot 3 tahun lebih, kena seksa, kena bunuh, barulah Nabi Muhammad berhijrah bila Allah harap pindah. Tidak duduk dengan masyarakat. Jadi kita duduklah dengan masyarakat. Tak perlulah nak hijrah duduk tempat mana-mana kan. Aku nak semayang. Kalau duduk tempat ni semayang panjang waktu. Kan? Banyak mana nak semayang. Kan? Larat ke nak semayang. Dah kita tahajud duduk tempat ni, tahajud pukul 3 pagi. Program tahajud kita. Pukul 3 pagi sampai subuh, lepas subuh baca Quran, kuliah subuh. Sampailah waktu duha, semayang duha, baru kita sarapan. Habis sarapan mengaji balik. Sampai dekat Zuhur, Qailullah. Lepas Zuhur pula makan sikit, terus mengaji lagi. Ada kuliah Zuhur pula lah. Ada yang pencen-pencen ni nak duduk saya tak mau nampak idea tu. Duduklah dengan masyarakat ya. Dan mengaji lagi, cari makan kan. Esok mengaji pula kan. Tak nampak idea nak duduk. Untuk masyarakat kan. Kecuali lah kita memang nak mengaji sungguh. Masa kita mengaji, masa duduk umur 15, 20 tu hampir duduk kan. Tak masyarakat lah maksud nak mengaji sungguh kan. Bila umur dah 55, 60 ni duduk dengan masyarakat lah. Sumbang kepada masyarakat. Tak payah duduk muslah jauh sangat duduk dalam hutan. Masa mengaji lah. Nak berjalan kan. Saya tak ubah nampak idea tu. Ya. Saya duduk sini, tak kira balik lah. Dia ada anak cucu nak datang ke. Kan? Kan? Main anak cucu ya. Main sekejap boleh. Jangan tinggal sampai 3-4 hari. Kan? Kan? Aku dah penat bela kamu dah. Bela anak-anak dah. Cucu kena main sekejap ya. Dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ambil hadis. Baik. Kemudian Nabi Ibrahim kata, inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Aku tengok kamu dengan kaum kamu, wahai bapa aku, dalam sesat yang nyata. Dia berani berhujah dengan bapa dia. Maknanya benda salah, dia berani kata salah. Jadi kalau mak ayah kita salah, bagi tahulah salah. Mak ayah tak semayang, bagi tahulah. Ni sesat ni. Kan? Nak ayah nak marah, mak marah je lah. Benda salah kan? Bukan kita kurang ajar. Kita tetap beradab. Tapi kita menyatakan kebenaran. Kita menyatakan kebenaran. Jadi bolehlah kata orang tu sesat. Sesat ni. Sesat. Pasal Nabi Ibrahim pun kata, inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesat. Lepas tu ada fatwa kata orang ni sesat, kumpulan ni sesat. Dia bukan bermudah-mudah tu. Dia bukan bermudah. Sebelum nak keluar fatwa tu, dia kaji lama, tengok bukti, tengok dalil apa semua tu, bincang, bahas panjang, barulah keluarkan fatwa kata orang ni sesat. Dia bukan mudah-mudah. Tapi mana boleh kata? Boleh kata kerana Quran pun kata, ambil kata Nabi Ibrahim, kata bapa dia, kaum dia adalah kaum yang sesat. Salah jalan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nuri Ibrahim, demikian kami menunjukkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard, kekuasaan langit-langit dan bumi. Allah tunjukkan kepada Nabi Ibrahim kekuasaan langit dan bumi.
Apa maksud Allah tunjukkan kekuasaan langit dan bumi? Ada tafsir maknanya Allah buka, ada tafsir Allah buka sehingga Nabi Ibrahim tu nampak sampai kepada arash tu. Buka tu nampak. Ya. Ada tafsir kata Nabi Ibrahim Allah Ta'ala buka nampak orang ni buat maksiat apa sehingga Nabi Ibrahim laknat orang ni. Ada tafsir. Tapi tafsir tu dibantah oleh sebahagian besar para ulama. Ya, kerana yang sebut tu tidak sahih sanad dia. Tidak sahih sanad dia. Habis yang benarnya, yang ma'qul pada akal, yang logik pada akal, Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim tu malakut kekuasaan tu, maknanya Allah tunjukkan satu benda, ya, kejadian kait dengan ni, kait dengan siapakah penciptanya, ya, kekuasaan. Maknanya menunjukkan kepada Nabi Ibrahim dan bagi faham kepada Nabi Ibrahim kekuasaan Allah. Tunjuk tu mana? Tunjuk sampai faham. Kalau tunjuk saja tak faham, tak ada juga. Ni kita ada alat pan ini. Siapa nampak tak alat ni? Nampak? Faham tak guna? Minggu depan Tok Sah datang, tinggal benda ni tu. So dia orang rakan ni. Nampak? Nuri, kita tunjukkan Nuri. Kami tunjukkan ni. Semua nampak Faham tak? Tak. Nak tekan mana? kan nak sambung dengan kod tu komputer mana tak tahu. Nak cari kat mana. Jadi Allah menunjukkan, bukan tunjuk nampak ya. Tunjuk sampai Nabi Ibrahim faham. Tu Nuri. Kami menunjukkan kepada Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim faham malakutas samawati, kekuasaan langit dan bumi. Jadi kita tengok alam tu, tengok sampai lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lepas tu ada nasyid dia kata, inni ra'aitullah, aku melihat Allah. Nasyid Arab, inni ra'aitullah, aku melihat Allah. Fi akwanihi, pada kejadian-kejadian Allah. Dia bukan lihat Allah seketui untuk Allah dah. Dia melihat kebesaran Allah pada kejadian. Kerana dia kata, inni ra'aitu sawtal haqqi, aku melihat suara Allah. Aku melihat suara Allah. Inni sami'atu inni sami'atu sawtal haqqi, aku mendengar suara Allah fi Quran, di dalam Quran. Bukan dengan Allah, aku mendengar. So apa? Quran kan kalam Allah kan. Dia syair tu dia lagu Arab tu dia simbolik. Metafora dia tu. Aku melihat Allah dan melihat kekuasaan Allah dalam kejadian alam ni. Aku mendengar suara Allah di dalam Al-Quran. Ya, itu simbolik dia, ya. Jangan faham direct, jangan faham zahir, ya. Jadi Allah tunjukkan, Nabi Ibrahim faham, ya. Dan bila Nabi Ibrahim faham tu, waliyakuna minal muqinin, dan supaya Nabi Ibrahim ni meningkat daripada faham tu sampai kepada muqinin, orang yang yakin. Iman dah ada dah. Sebab para nabi, para rasul, mereka tak pernah buat syirik. Mereka tak pernah buat syirik. Tapi nak tingkatkan lagi tu. Ya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Ta'lamun tahu, kalla sawfa, nanti kamu akan tahu. Betul? Summa kalla sawfa ta'lamun, tahu lagi. Betul? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ilmu yaqin. Naik tu. Waliyakuna minal muqinin, menjadi orang yakin tu. Lepas tu ada lagi tu tinggi. Ya dah? Ayat dah.
kalla summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yakin dengan mata itu. Tadi ilmu yakin, ilmu ni tak tengok lagi, tapi ilmu yakin dah. Naik lagi satu peringkat, ainal yakin, pasal tengok sendiri. Awak peringkat dia tu. Ta'lamun ilmal yakin, ainal yakin. Ya. Kita tak pernah pergi Mekah. Orang balik cerita, tengok ilmu yakin. Tak pernah tengok. Tapi bila kita pergi umrah, pergi haji, ainal yakin. Nampak depan mata. Ada dua peringkat. Jadi iman kita tu. Maknanya, nak sampai kepada waliyakuna minal muqinin. Ya. Jadi agak-agak orang Palestin tu, dia sanggup mati tu. Okey. Ya. Baik. Di luar sana ada borang. Siapa nak jadi sukarelawan? Sekarang ni. Lagi seminggu kita nak hantar. Masa apa? Belum ainul yaqin lagi. Belum ilmal yaqin lagi. Tahu mati syahid. Tahu. Tahu. Dia belum lagi. Ilmal yaqin tu belum lagi tu. Dia pergi sana bersedia. InsyaAllah dah. Iman tu akan naik tu. Kan? Iman tengah ada serup naik iman. Kan? Tengok bom lalu. Jadi kalau kita iman kita ilman yaqin, si orang jauh. Yang tak free ni, hantar free ya. Nak tolong angkat barang lah apalah. Sejuta. Bubur sejuta lah kau nak buat apa? Pergi sana mati. Ilman yaqin tu belum ada lagi. Belum kuat lagi. Jadi kita ada step tu. Baik. Kemudian kita tengok ayat bagaimana penghujahan Nabi Ibrahim. Falamma janna alaihi al-lail, apabila menutup atasnya, janna tutup. Tutup atasnya atas Nabi Ibrahim oleh malam. Ra'a kaukaba, Nabi Ibrahim melihat bintang. Yang ni bukan Nabi Ibrahim seorang-seorang dia. Bukan Nabi Ibrahim seorang. Nabi Ibrahim dengan kaum dia. Nabi Ibrahim dengan kaum dia. Sebab dia tengah hujah dengan kaum dia ni. Dia tengah hujah dengan kaum dia. Sebab kalau tengok ayat 83 tu. 83 watil ka hujjatuna. Itulah hujjah kami yang kami beri. Nabi Ibrahim tengah berhujjah dengan kaum dia ni, berdebat dengan kaum dia, mengajak kaum dia berdialog. Ya. Satu. Yang kedua, kalau kita kata Nabi Ibrahim seorang-seorang dia, seolah-olah Nabi Ibrahim tak beriman lagi. Seolah-olah Nabi Ibrahim melakukan syirik. Jadi tak boleh kita kata macam tu. Sebab para Nabi, para Rasul tidak pernah melakukan syirik. Ya. Dia tak pernah melakukan syirik. Tak pernah sembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim kata yang ni Tuhan ni, itu dia tengah berdebat dengan kaum dia. Jadi bila malam tutup, Nabi Ibrahim tengok bintang, Nabi Ibrahim kata kata Nabi Ibrahim, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Jadi dia kata ini Tuhanku dalam nada pertanyaan. Adakah ini Tuhanmu? Kaum dia adalah adakah ini Tuhan? Sebab apa? Bintang yang hebat tu. Kan? Kalau patung ni pun di masyarakat dia antiqad ada kuasa. Bagaimana bintang yang dia adalah bintang-bintang yang tertentu ni yang sangat cerah dan sebagainya tu. Jadi kalau patung ni pun dah dianggap sebagai Tuhan, okey, baik kita ambil bintang tu. Bintang tu lagi cerah, lagi besar. Patung ni tak ada cahaya langsung. Patung ni tak jadi panduan. Kalau kita pergi jalan padang pasir, bintang tu jadi panduan. Patung ni tinggal kat sini je. Jadi
Jadi baiknya kita ambil bintang tu jadi Tuhan daripada ambil patung ni. Jadi Nabi Ibrahim tanya, Azar, ayat dia kata Azar, ayat bukan ayat kenyataan, tapi ayat pertanyaan. Ini Tuhan. Kalau kita tak kata, adakah ini Tuhan? Ini Tuhan? Buat lain. Ini Tuhan. Ini Tuhan saya. Itu kenyataan. Ini Tuhan saya? Pertanyaan. Nada tu. Haza Rabbi. Qala hadha Rabbi. Ini adalah Tuhanmu? Pertanyaan. Kalau kenyataan, seolah-olah Nabi Ibrahim sedang melakukan syirik. Sedangkan para Nabi, para Rasul tidak pernah melakukan syirik. Jadi kaum dia adalah, kita ini Tuhan. Falamma afala, apabila bintang tu hilang. Apabila bintang tu hilang, qala, kata Nabi Ibrahim, la uhibbul afilin. Aku tidak suka kepada benda yang hilang. Tak kekal. Jadi Tuhan mestilah kekal. Sekarang bintang tu tak kekal. Jadi tidak munasabah pada akal kalau Tuhan tu sekejap ada, sekejap tidak ada. Malam dia ada. Malam dia jadi Tuhan, siang tak jadi Tuhan. Dia nak ajak fikir tu. Kaum dia ada situ. Kemudian Nabi Ibrahim kata, falamma ra'al qamara. Qamar, apabila melihat bulan. Bulan besar lagi pada bintang. Walaupun bintang lebih besar daripada bulan kan. Tapi dari sudut pandangan zahir mata, bulan lagi besar lah. Bila tengok bulan, qamar ni bulan penuh ni. Penuh. Bazira. Cahaya dia. Terang. Qala hadha Rabbi. Qala, kata Nabi Ibrahim, hadha Rabbi. Inikah Tuhanmu? Inilah Tuhanmu? Pertanyaan. Falamma afala, maka apabila bulan pun hilang. Bulan pun hilang. Qala, kata Nabi Ibrahim, la illam yahdini Rabbi la akunanna minal qawmit dhalin. Kalaulah Allah tidak bagi hidayat. Kalaulah Tuhanku tak bagi. Dia tak sebut Allah lagi. Kalaulah Tuhanku tidak memberi hidayat, nescaya aku jadi daripada kaum yang sesat. Rabbi, dia guna Rabb Tuhan. Jadi orang yang mencari hidayah, walaupun dia belum kenal Allah, tapi dia boleh guna perkataan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah tak ada. Wahai Tuhanku, berilah petunjuk kepada aku. Katalah dia non-Muslim. Dia non-Muslim. Dia nak tak kenal Allah lagi, tapi dia nak cari hidayah yang sebenar. Jadi dia minta kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang sebenar. Yang mana? Tak tahu lagi. Wahai Tuhanku, berilah petunjuk kepada aku. Jadi kalau dia kata, Tuhan mana? Tuhan yang sebenar? Tuhan yang sebenar Allah lah. Ya Allah Maha pendengar doa. Jadi kalau ada orang yang nak mencari hidayah dan Muslim, kita minta kepada dia, doalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberi hidayah. Tuhan yang mana? Tuhan yang sebenar. Belum Allah lagi, sebab dia tak kenal Allah lagi. Tuhan yang sebenar itu Allah lah, tapi dia tak boleh terima lagi. Minta kepada Tuhan yang sebenar supaya Tuhan yang sebenar itu memberi hidayah. Kerana Nabi Ibrahim dia guna la illam yahdini Rabbi. Kalaulah Tuhan aku tak memberi hidayah. Jadi dalam rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang sebenar. Tak sebut Allah sebab dia negara. Sebab negara majmuk ni macam-macam. Kalau kata kepercayaan Allah, orang dan Muslim tak boleh terima. Kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan. Maksudnya ialah setiap rakyat Malaysia sekurang-kurangnya mesti ada agama. Mesti ada agama. Dari sudut negara, dia tak kisahlah agama apa, dia mesti ada agama. Kepercayaan kepada Tuhan.
Kemudian bila dah habis bintang hilang, tak kekal, tak boleh jadi Tuhan, ya. Bulan tak kekal, hilang. Tengok lagi satu pula, matahari. Sebab ada orang sembah matahari. Falamma ra'asyamsa, apabila Nabi Ibrahim tengok matahari, baziratan, bercahaya, ya. Qala, kata Nabi Ibrahim, hadza rabbi hadza akbar, ini adalah Tuhanku, ini adalah lebih besar. Nabi Ibrahim tak kata matahari tu. Asyams tu baziratan, ada ta marbutah. Jadi syams tu, matahari tu, lelaki ke perempuan dalam bahasa Arab? Ada ta marbutah, dia jadi perempuan. Bila perempuan, dia patut guna haza ke hazihi? Hazihi. Tapi dalam ayat ni Nabi Ibrahim kata haza. Dia tak kata hazihi rabbi, inilah haza. Jadi seolah-olah bukan nak tunjuk kepada matahari tu. Sebab kalau dia nak isyarat pada matahari, dia mesti kata hazihi. Hazihi itu untuk perempuan, mu'annas. Tapi Nabi Ibrahim kata hada, qala hada. Kan? Allah guna perkataan hada. Nas Quran guna. Nabi Ibrahim cakap Arab, kata tahulah tak, kan? Tapi kenapa dia guna haza? Dia bukan salah, tak salah. Quran tak salah. Katanya hazihi. Jadi maknanya soalan Nabi Ibrahim bukan nak mengaku matahari ini, dia syarat benda lain. Syarat kepada Allah. Wallahu a'lam, kan? Nampak tak, nampak? Baziratan qala haza. Haza. Hadza rabbi, inilah Tuhanku, haza akbar, ini lebih besar. Lepas tu dia patah balik kepada matahari. Falamma afalat. Mu'annas balik matahari. Apabila matahari pun hilang, tenggelam. Qala, kata Nabi Ibrahim. Itu kata Nabi Ibrahim dengan kaum dia tu. Dia bukan seorang-seorang. Dia bukan monolog seorang-seorang. Dia bukan mencari Tuhan. Dia dah beriman dah. Dia tak buat syirik. Dia sedang bersama kaum dia. Di hujung ayat ni, bila matahari pun hilang, qala, kata Nabi Ibrahim, ya qaum, wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun. Aku berlepas diri daripada apa yang kamu syirikkan. Jadi masa dia kata bintang tu, kaum dia ada. Lepas tu mungkin 2-3 malam, bulan penuh, kaum dia ada. Lepas tu tunggu pula besok siang matahari, tu kaum dia ada. Dia kata, ya qaum, wahai kaum. Jadi bukan Nabi Ibrahim melakukan syirik. Sebab ramai orang kata Nabi Ibrahim pun buat syirik juga ni. Pasal dia kata bulan, bintang Tuhan dia dulu. Ada orang kata lepas tu Nabi Ibrahim tak puas hati bintang jadi Tuhan, dia naik bulan pula jadi Tuhan dia. Lepas tu tak puas hati dia matahari. Bukan macam tu. Ini tanya, Nabi Ibrahim tanya kepada kaum dia. Kerana prinsip dia, para Nabi, para Rasul tidak pernah melakukan syirik. Itu kena pegang prinsip tu. Bila faham prinsip tu, baru kita boleh faham dialog Nabi Ibrahim. Ya? Kalau zahir, memanglah Nabi Ibrahim memang tengah buat syirik ni, kalau zahir. Tapi dalam tafsir, dalam tadabbur, dia kena faham itu. Ya? Jadi dia lepas diri. Dia duduk dengan kaum dia, tapi dia lepas diri. Ya? Nabi Muhammad SAW duduk dalam kaum dia. Tapi Nabi Muhammad tawaf, berhala ada, Nabi Muhammad tak.
tak sentuh berhala, tak tunduk kepada berhala, tak cium berhala, tak minta hajat kepada berhala, semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya kita tauhid terus minta kepada Allah. Jangan ada perantara yang tidak dibenarkan dalam agama. Kalau perantara yang dibenarkan, misalnya kita jumpa orang, minta orang yang masih hidup di bumi ni doa kepada Allah. Itu tak apa. Tawassul. Itu tawassul yang dibenarkan dalam agama. Jumpa orang soleh, orang baik, minta dia berdoa kepada Allah untuk kita. Itu harus. Tapi kalau minta kat patung ni, patung ni pun orang soleh juga dulu. Cuma dia dah mati dah kan. Kita buat patung dah, minta ada dia. Itu tawassul yang menyalahi syarak. Tawassul. Sebab patung ni mendengar atau tidak? Tidak mendengar. Melihat atau tidak? Boleh cakap atau tidak? Tak boleh cakap. Agama suruh ke agama larang? Agama larang. Tapi kalau jumpa orang yang masih hidup, dia boleh mendengar? Boleh mendengar. Dia boleh cakap? Boleh cakap. Agama suruh tak? Agama suruh. Bila cari orang yang masih hidup, minta dia berdoa kepada Allah. Jadi beza bila kita perantara patung ni dengan orang yang masih hidup. Dia doa macam mana? Apabila kita berdoa di depan kubur, di tepi kubur, berdoa kepada Allah, bukan minta kepada si mati. Salahuddin tu, dia tak minta kepada Salahuddin. Dia kata, dia bercakap. Dipanggil bercakap. Dia kata, ya Salahuddin, tawajjah ila rabbika. Wahai Salahuddin, pergilah menghadap Tuhan, minta. Dia bukan minta kepada Salahuddin, dia sedang bercakap. Kan? Salahuddin jasad dia dalam tu. Kan? Salahuddin itu dia bercakap. Jadi, dia bukan tradisi kita. Dia bukan tradisi kita. Tapi, bila kita tengok full tu, doa dia 99.9% semua ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cuma dia kata, ya Salahuddin, tawajjah ila rabbika. Wahai Salahuddin, pergilah minta kepada Tuhan. Patah tu ya, betul? Turik, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang tu bukan tradisi kita. Tetapi, para ulama menyatakan masih lagi dalam harus. Tapi bila bukan tradisi kita, tu sahaja kita buatlah. Betul kita buat. Sebab bimbang kita buat, kita terlajak. Kita terlajak. Dah boleh cakap ni, minta bila macam-macam. Jadi bukan tradisi kita. Ulama kita tak mengajar kita buat perkara yang sedemikian. Tapi itu dia depan. Dia bercakap sepatah dia. Tak ada lah dia pergi merinting. Ya wahai Salahuddin, tolonglah kami. Wahai Salahuddin. Tak ada. Dia cakap sepatah. Dia macam dia bagi arahan. Wahai Salahuddin, menghadap pada tu. Bagi arahan itu je. Dia bukan merayu, meminta apa-apa. Ada lain. Lepas tu dia pun berdiri tegak. Tak ada dia pergi menyembah, cium kubur Salahuddin. Tak ada. Tegak. Salahuddin, pergilah menghadap. Itu gaya dia tu, gaya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan tradisi kita. Cuma kita tak biasa tu, kita tak usah buatlah. Lebih selamat. Lebih selamat. Ya, dia tawassul. Dia tawassul kepada orang-orang yang sebegitulah. Cuma itulah maknanya dalam hadis Nabi SAW pun tak ada Nabi ajar doa macam tu. Tak ada lah Nabi ataupun Sayyidina Abu Bakar pergi, wahai Rasulullah, ramai orang murtad ni, tolonglah minta kepada Allah. Tak ada. Sayyidina Abu Bakar, kubur Nabi ada depan tu pun dia tak pernah minta kepada Rasulullah. Kan? Walaupun Rasulullah hidup dalam kubur. Sayyidina Umar pun perang
12 tahun memerintah. Tak ada lah sekali Sayyidina Umar, ya Rasulullah, tolonglah kan. Mintalah kepada Allah supaya Allah selesaikan masalah kan. Tak ada. Kan? Mana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, ya Allah, semua ya Allah ya. Tak ada menghadap kubur Rasulullah nak minta. Rasulullah minta kepada Allah. Tak ada. Jadi para sahabat tidak melakukan. Itu yang kata bukan tradisi kita tu. Bukan tradisi kita. Jadi saya lebih suka kita ambil tradisi kita, tradisi daripada Nabi. Nabi tak ajar benda tu. Tradisi para sahabat Nabi pun tak buat. Minta kepada Rasulullah. Tradisi tabi'in pun tak ada. Imam Syafi'i pun tak ada. Jadi itu lebih baik. Ya? Lebih selamat kepada iman kita. Lebih selamat kepada akidah kita. Dan akhirnya kata Nabi Ibrahim, inni wajjah. Ini doa, bukan doa apa? Iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Sesungguhnya saya menghadapkan wajah saya kepada, tu dia tak sebut Allah lagi tu. Dia tak sebut Allah lagi tu. Kepada zat yang menjadikan fatara, menjadikan langit-langit dan bumi. Terjemahan ada Allah lah. Tapi nas Quran pun tak ada Allah lagi tu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Saya menghadapkan wajah saya kepada zat yang menjadikan langit-langit dan bumi. Hanifa, dalam keadaan hanif, yakni suci. Suci. Kemudian wama ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk di kalangan orang yang melakukan syirik. Itu penghujahan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap kaum dia. Jadi penghujahan ini menggunakan logik akal. Menggunakan logik akal. Karena agama kita ini berasaskan kepada akal. Dia tidak bertentangan dengan akal. Ya? Ada hikmah. Kalau fiqah ada hikmah dia kenapa buat begini. Kalau akidah tu logik akal. Tuhan begini. Takkanlah Tuhan macam ni. Takkanlah Tuhan macam ni. Ya? Jadi agama kita kena tengok dengan akal. Ya? Masa COVID baru ni, se-COVID baru ni ada petua nak elak daripada COVID. Petua dia ambil gambar syekh kami, buh leprim, gantung. COVID takut. COVID takut. COVID takut. Syekh, maknanya selamat. Siapa-siapa yang gantung gambar ni selamat daripada COVID. Kalau gantung dalam masjid, barangkali COVID tak masuk dalam masjid. Ada petua yang sebegitu. Ya. Ini salah. Ini seolah-olah kita beriktikad syekh ni lah, gambar syekh ni lah yang memberi manfaat dan memberi mutlak. Dia akan jadi lama begitu. Ya. Jadi kalau dah COVID pun tak berani masuk kalau ada gambar syekh ni, alat takkan influenza apa semua tu kan. Jadi akan digantung lagi lah. Gantung lagi lah. Kan? Ini semua bertentangan dengan agama. Dan akal yang sihat pun tak terima. Akal yang sihat pun tak terima apa ni. Tak nak kaitan pun gambar dengan COVID tu. Kan? Kalau air ni minum, insya-Allah hilang dahaga. Ini logik. Dan Allah pun suruh kita minum. Allah suruh kita minum. Washrabu, minum. Kan? Allah jadikan air ni sebagai sebab untuk kita hilang dahaga. Tapi Allah tak suruh kita gantung gambar. Allah tak suruh kita gantung gambar. Allah tak pernah jadikan gantung gambar tu sebagai sebab kuman tak masuk. Tak ada relation pun. Relation kaitan kan. Jadi kita dah salah. Ya? Jadi itu petua yang salah. Petua yang salah. Ya? Petua yang salah. Jadi kita bimbang berlaku i'tiqad yang lagi salah ketika itu.
Baik, kita berhenti setakat tu dulu. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ya. Soalan dia, boleh tak non-Muslim mengaminkan doa orang Islam baca? Ya, boleh. Sebab bila amin tu maknanya Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah doa. Sama ada dia Islam, dia tak Islam, Tuhan itulah Tuhan yang sebenar. Jadi bila dia minta kepada Allah, amin, ya Allah kabulkanlah, betul lah. Tapi kalau kita baca doa tu, dia minta kepada Tuhan dia. Itu hal dia, kita tak kacau lah. Kita tak mau kacau lah. Tapi kalau dia minta amin, ya Allah, betul lah tu. Walaupun dia bukan Islam. Baca doa, kadang dia tafakur, dia diam. Kadang-kadang dia pun sama angkat tangan, mengaminkan. Pasal moderator kata, sama-sama kita mengaminkan. Jadi amin tu maksudnya, Allahumma istajib, ya Allah, kabulkanlah doa. Jadi kalau dia i'tiqad, Allah kabulkanlah doa, betul lah. Walaupun dia bukan Islam. Kalau awal Ya, kalau boleh, seboleh-bolehnya kita dalam negara yang Islam agama persekutuan ni, kita doa kepada Allah je lah. Satu je lah. Kan? Pasal Islam, perkara 3 perlembagaan persekutuan, Islam agama persekutuan. Kan? Jadi seolah-olah bila kita doalah ikut agama masing-masing, seolah itu pun benar juga. Kan? Jadi kalau moderator tu non-Muslim, tak apalah. Tapi kalau moderator Islam, kita persilakan seorang untuk bacakan doa. Aminkanlah. Yang tak mau non-Muslim, tak mau amin, dia diam je lah. Dia bertafakur lah. Ya. Ingat itu lebih baiklah. Maknanya, undang-undang kita Islam agama persekutuan. Jadi kenapa kita nak rendahkan lagi? Kan? Selama ni pun tak ada masalah. Maknanya majlis tu ada Muslim dan Muslim, orang Muslim baca doa. Tak ada masalah apa pun. Yang kita nak rendahkan lagi. Iyalah. Jadi mula rendah nak. Jadi tak payahlah. Kita kekalkan yang dah ada tu. Tahu dia? Baik, wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.